Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama lagi pada kali ini untuk kita teruskan pengajian kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam ini, yang mana pada kali ini kita akan masuk kepada pelajaran yang kelima di bawah tajuk Al-Quran ataupun di bawah bidang Al-Quran berkaitan dengan ayat-ayat kefahaman. Yang mana tajuk kita pada kali ini ialah memahami sunnatullah. Memahami sunnatullah. Kita lihat dahulu objektif pembelajaran bagi tajuk ini, iaitu membaca surah Ali Imran ayat 137 hingga 139. Mengetahui konsep sunnatullah, mempelajari kesan memahaminya. Dan yang keempat dan kelima sebagaimana biasa menjawab soalan kebat, iaitu Ustaz telah pun membuat satu jawapan bagi membimbing para pelajar sekalian untuk menjawab soalan kebat dengan baik. Seterusnya menjawab soalan di bahagian deskripsi. Baik, kita pergi terus kepada ayat 137 hingga 139. Ustaz akan baca dan Ustaz akan bimbing mana-mana perkataan atau bahagian yang Ustaz rasakan perlu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Kita lihat perkataan demi perkataan qad khalat. Kita sebut qad. Jangan sebut qad. Jangan matikan dia kerana dia adalah qalqalah sughra di situ. Qad khalat min qablikum. Min qablikum. Nun mati bertemu dengan qaf. Kita rapatkan pangkal lidah ke lelangit bahagian yang ada daging. Bahagian langit lembut. Min qablikum sunanu. Pada sunanu dengunya adalah nipis kerana bertemu dengan fa. Sunanu fasiru fil ardi fanzuru. Fanzuru. Dengung tebal dan zu, letakkan lidah di bawah gigi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Mukadzibin. Seterusnya ayat 138. Hadza. Okey, cukup setakat ha, jangan ha lebih lagi. Kerana makhraj ha hanya berada di bahagian bawah halqum ini sahaja. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Wa mau'izatul lil muttaqin. Muttaqi, yang muttaqin. Okey. Seterusnya ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Kita tengok advance sikit hari ni pada in kuntum. Tengok macam mana bibir mulut Ustaz buat. In kuntum mu'minin. Ketika dhammah maka muncul, bila masuk kepada sukun, masuk pada mati, maka kembali kepada asal. Tu muncul balik mim, sukun, kembali kepada asal balik.
Sekali lagi, in kuntum mu'minin. Okey. Itulah serba sedikit berkaitan dengan bimbingan, bacaan dan juga bimbingan untuk membaca ayat 137 hingga 139 ini. Seterusnya kita lihat kepada terjemahan ayat. Qad khalat min qablikum sunanun. Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu sunnah-sunnah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Telah berlaku, telah pun ditetapkan. Fasiru fil ard. Maka kalau kamu nak tahu, fasiru, maka hendaklah kamu mengembara di muka bumi ini. Mengembaralah kamu di muka bumi. Untuk apa? Iaitu fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Fanzuru, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan golongan pendusta. Okey, aqibah ini maksudnya kesudahan. Okey, nanti kita akan guna perkataan aqibah lagi. Jangan keliru dengan makna aqibah. Tidak semestinya aqibah ini menunjukkan kepada akibat yang buruk. Kemungkinan aqibah ini juga diguna untuk makna yang baik. Hadza bayanul linnas. Ini, iaitu Al-Quran inilah penerangan kepada seluruh umat, kepada seluruh manusia. Penerangan kepada seluruh manusia. Wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Dan ia merupakan petunjuk serta pengajaran bagi orang yang bertakwa. Wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu merasa lemah, janganlah kamu rasa duka cita. Kenapa? Wa antumul a'laun, sesungguhnya kamu orang yang paling tinggi darjatnya. In kuntum mu'minin, syaratnya ialah jika kamu merupakan orang yang beriman, barulah kamu akan jadi orang yang tinggi darjat dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab penurunan ayat, para sahabat dan Rasulullah ketika itu kalah dalam perang Uhud. Pada pusingan pertama tu kalah, lalu Nabi SAW pada peringkat awalnya dikira, walaupun secara perinciannya peringkat awal tu menang, kemudian jadi kalah. Tapi Ustaz rangkumkan, yang pertama dan kedua tu adalah peringkat awal kerana di pengakhiran Rasulullah SAW berjaya juga menyelamatkan diri, berjaya juga menghalau ataupun mengekang pergerakan Quraisy. Maka dalam peperangan Uhud ini tidaklah begitu kalah sebenarnya, tapi inilah satu peperangan yang disebutkan dengan umat Islam kalah dalam menentang musyrikin Quraisy. Lalu Nabi SAW berdoa, Ya Allah, janganlah engkau biarkan mereka menewaskan kami. Ya Allah, tiada daya melainkan kekuatanmu. Ya Allah, tiada lagi yang akan menyembahmu kecuali kumpulan kami ini. Maknanya kalau kami kalah, siapa lagi ya Allah yang akan menyembahmu di muka bumi ini? Maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Baik, kita lihat kepada konsep sunnatullah. Pertama, kena tengok dulu apa maksud dia. Iaitu sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah terhadap semua makhluk. Dan tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut. Maknanya sistem dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Orang lain tak boleh nak buat apa-apa. Contoh je, Ustaz buat satu ketetapan. Ketetapan pada kitaran hidup manusia. Manusia ini nak lahir ke dunia, dia kena melalui kandungan ibu. Kemudian dia dilahirkan sebagai bayi, jadi kanak-kanak, membesar jadi kanak-kanak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua dan mati. Ini merupakan sunnatullah pada manusia. Tak ada orang pun yang akan boleh mengubah ketetapan itu. Tak ada siapa pun yang akan boleh membuat kita ni tak perlu melalui proses kandungan. Mungkin terus-terus jadi dewasa. Terus-terus jadi pemuda. Jadi orang yang tak kuat. Tak boleh. Itu merupakan sunnatullah yang Allah dah tetapkan. Setiap daripada makhluk ini perlu melalui perkara-perkara tersebut. Namun begitu, sunnatullah ini dia ada beberapa sifat yang tertentu. Ada beberapa perkara yang perlu kita fahami.
Iaitu pertamanya, sunnatullah bersifat tetap. Bersifat tetap. Iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Baik, di sini ada kemungkinan sedikit kesilapan dari sudut tulisan. Boleh betulkan. Tabdila, ada alif di sini. Baik. Maksudnya ialah demikianlah menurut sunnatullah yang berlaku kepada orang yang telah lalu. Kamu tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah itu. Allah tidak mengubah ketetapan itu. Baik. Sunnatullah merangkumi semua makhluk. Tak terkecuali siapa pun. Sebab itu disebutkan, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Walillah, dan kepada Allah sujudnya man fis samawati wal ard, siapa-siapa yang ada di muka bumi ini, di langit dan di bumi, sama ada tau'an, secara ikut apa yang diperintah. Ini manusia dan jin, ikut apa yang diperintah oleh Allah SWT. Maka kerana itu ada yang buat, ada yang tak buat. Wa karhan, dan ada makhluk yang Allah memang buat dia begitu. Allah buat dia sujud. Contohnya, ada malaikat yang Allah SWT buat dia terus sujud dari awal kejadian sampai akhirnya mereka tetap sujud kepada Allah SWT. Mereka tak buat kerja lain. Wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal, dan bayang mereka pada waktu pagi dan petang. Ini nak cerita tentang bayangan. Bayang ni ada cahaya naik, ada bayang. Tak mungkin ada cahaya, ada objek, tak ada bayang. Jadi bil ghudu, pada waktu pagi belah sini, pada waktu petang beralih pula ke sebelah sana. Sunnatullah berasaskan konsep sebab, musabab dan akibat. Ni sekali lagi Ustaz nak terangkan bahawa akibat ni bukan makna akibat buruk. Akibah makna apa yang berlaku selepas itu. Jadi contoh kejadian awan dan hujan berlaku melalui proses penyejatan dan kondensasi. Ini sebab-sebab berlaku. Kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oleh kerana ayat ni panjang, Ustaz akan baca dan terus terjemah. Alam tara anna Allah yuzji sahaba. Tidakkah kamu lihat bahawa Allah SWT menggerakkan awan-awan? Thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama. Kemudian Allah susun-susun awan tu sikit-sikit, kemudian jadi gelap, tebal. Fataral wadqa yakhruju min khilalih. Maka kamu nampak daripada awan yang gelap itu turunnya titis-titisan hujan. Wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'. Kemudian Allah turunkan dari langit hujan dari batu, yang mana min jibal, daripada gunung. Yang dimaksudkan dengan gunung sini adalah awan-awan yang tebal, yang mana menimpalah itu man yasha', batu-batu, hujan-hujan batu itu menimpa orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Wa yasrifuhu amman yasha', dan Allah elak, tak kena kepada orang yang dikehendaki. Yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Hampir-hampirlah kilat itu, cahaya kilat yang sangat terang itu menghilangkan pandangan. Jadi ini merupakan cerita bagaimana Allah SWT buat sebab dan musabab. Sebab itu kita tak temui langit yang terang benderang tiba-tiba hujan lebat. Kerana itu bukan sunnatullah. Sunnatullah nak turun hujan lebat, mesti ada awan tebal di bahagian atas kita, barulah akan turun hujan yang lebat. Kepentingan mengkaji sejarah dapat mengetahui sebab kejayaan umat terdahulu. Contoh kaum Nabi Yusuf. Kenapa mereka berjaya? Mereka menyimpan bekalan masa musim menuai. Ceritanya ialah Nabi Yusuf apabila pemimpin di zaman itu bermimpi. Raja zaman tu bermimpi, dia nampak begitu begini, lalu ditanya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menterjemahkan mimpi itu, nanti akan ada musim yang
musim yang mana subur boleh bercucuk tanam, kemudian selepas itu akan datang musim kemarau, tak boleh nak bercucuk tanam. Maka dengan itu mereka menyimpan bekalan, mengambil iktibar daripada tafsiran mimpi Nabi Yusuf itu. Mereka menyimpan bekalan-bekalan di musim subur. Kemudian apabila datangnya musim krisis ekonomi atau musim panas, musim tidak boleh menanam, maka mereka akibat daripada perbuatan itu, akibah daripada perbuatan itu, selamat daripada krisis ekonomi semasa kemarau panjang selama 7 tahun. Jadi lepas ni Ustaz akan sebut perkataan akibat tu dengan akibah, supaya pelajar-pelajar, supaya pendengar sekalian, penonton sekalian tak keliru dengan perkataan tersebut. Kita lihat Talut dan tenteranya. Talut ni kelebihan ilmu dan tubuh badan yang kuat, sebab kejayaan mereka ialah kelebihan ilmu. Mereka ada ilmu, dibantu oleh Nabi Daud AS. Maka akibah daripada ilmu itu dapat menewaskan tentera Jalut yang walaupun tentera itu ramai. Kita lihat pula dari sudut kepentingan mengkaji sejarah, dapat mengetahui sebab kemusnahan umat terdahulu. Tujuannya apa? Nak jadikan pengajaran, sempadan. Jangan buat benda-benda yang sebegitu. Contoh kaum Thamud bersikap angkuh dan menuduh Nabi Saleh pendusta, tak percaya kepada Nabi Saleh. Maka akibah, ini nampak kesan akibatnya, dibinasakan dengan petir dan gempa bumi yang dahsyat. Seterusnya kaum Lut, ini masyhur sangat-sangat ni. Kaum Lut, sebabnya apa? Ingkar perintah Allah dengan mengamalkan homoseks. Mereka ni suka lelaki sama lelaki. Jadi akibahnya atau akibatnya ialah dibinasakan dengan diterbalikkan bumi. Diterbalikkan bumi, dicungkil dan diterbalikkan. Maka mereka tertanam di bawah lapisan bumi, mati di situ. Kesan memahami sunatullah ini dapat meyakini bahawa setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan dan kehendak Allah. Semua berlaku tu Allah dah tetapkan. Ada sistemnya yang telah pun ditetapkan oleh Allah. Dapat merancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan. Kerana kita tahu apa yang berlaku tu kerana sebab dan musabab. Maka kita rancang. Dengan sebab itu, kita mungkin akan berjaya. Kemudian menerima ketetapan Allah dengan bersikap positif dalam setiap keadaan. Bila mana walaupun kita dah bersedia, kita dah merancang tapi tak berjaya juga. Maka kita terima ketetapan Allah itu dengan perasaan yang positif. Kerana itu adalah termasuk dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran ayat, kita hendaklah menjadi pengembara di muka bumi supaya dapat mengetahui sunnatullah. Boleh pergi berjalan tengok kesan-kesan peninggalan umat-umat yang terdahulu. Kita mestilah mengkaji sejarah umat Islam terdahulu agar menjadi panduan dalam kehidupan. Tengok bagaimana mereka berjaya, bagaimana mereka dihancurkan. Kalau berjaya kita nak ikut, kalau tak berjaya kita tak nak buat. Kalau mereka dihancurkan maka kita kena elak daripada melakukan sifat-sifat atau kelakuan yang menyebabkan mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita hendaklah menjaga keimanan kepada Allah agar beroleh kedudukan yang tinggi di sisinya. Nak dapatkan kedudukan yang elok, yang tinggi di sisi Allah, maka kita jaga iman kita. Yang terakhir, kita hendaklah meyakini bahawa Al-Quran adalah petunjuk Allah agar keimanan semakin meningkat. Semakin kita yakin dengan Quran, semakin kita baca Quran, maka semakin itulah iman kita akan sentiasa meningkat. Dan darjat kita akan meningkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan keempat, teori Darwin mengatakan bahawa kejadian makhluk adalah berasal dari spesies buruk. Ini pernyataan yang tak logik. Bincangkan pernyataan di atas dengan menghubung kaitkan dengan konsep sunnatullah. Baik, jawapan keempat. Kejadian manusia mengikut kehendak dan ketentuan Allah. Kejadian manusia mengikut kehendak dan ketentuan Allah. Kenapa? Kerana dia maha berkuasa dan maha mengetahui. Kesannya seorang itu akan menerima ketetapan Allah dengan hati yang terbuka. Kesimpulannya, kita hendaklah yakin dengan qada dan qadarnya agar iman terpelihara. Jadi, perhatikan pada kerana, kesannya, kesimpulannya, kita hendaklah dan agar yang start susun dalam membina jawapan keempat ini, mudah-mudahan kamu dapat skill, dapat cara bagaimana nak menjawab bila mana ditanya soalan-soalan yang lain. Kita dah sampai kepada penghujung. Penutupnya, sila jawab soalan di bahagian deskripsi untuk memantapkan lagi kefahaman kamu tentang tajuk ini.
Dan sila like, share dan subscribe video ini supaya boleh ditonton, dimanfaatkan oleh ramai di kalangan pelajar-pelajar lain. Ustaz dah buat kerja Ustaz untuk menyampaikan ilmu kepada para pelajar. Maka para pelajar sekalian, buat kerja untuk menyebarkan ilmu ini sebelum kamu mungkin nanti boleh menjadi guru, boleh menjadi tenaga pengajar. Sebelum itu, sebarkan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu menjadi simpanan pahala untuk kita di akhirat kelak. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.